Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abid Nabil bin Muhammad Fuad. Saya merupakan pelajar PPISMP ambilan Jun 2023-2028, Option Bahasa Melayu dari Institut Pendidikan Guru, Kampus Bahasa Antarabangsa. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan pembentangan untuk tugasan 3 bagi kod kursus BMMB 1134, keterampilan berbahasa. Dengan isu yang saya bawa adalah mengenai isu bahasa dalam keterampilan berbahasa. Oleh itu, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam mengenai isu yang telah saya pilih, eloklah kiranya jika saya mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Maka, komunikasi ini dapat ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan perasaan, fikiran, idea dan juga maklumat seseorang individu kepada seseorang atau sekumpulan individu yang lain. Perkataan komunikasi ini juga berasal dari bahasa Latin yang bermaksud untuk berkongsi atau berhubung dengan. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi merupakan satu medium yang amat penting dalam kehidupan seharian seseorang, tidak kira secara lisan maupun tulisan yang telah diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Maka, isu yang telah saya pilih dalam tajuk yang telah saya nyatakan pada awal pembentangan tadi adalah mengenai isu bahasa. Dalam isu bahasa, penggunaan laras bahasa yang sesuai sebenarnya amatlah penting untuk dititik beratkan oleh seseorang penyampai. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidaksesuaian penggunaan laras bahasa dalam sesebuah proses komunikasi akan menimbulkan ketidakselesaan kepada penerima maklumat ataupun para pendengar. Sebagai contoh yang boleh saya ketengahkan adalah dalam sesi pengucapan formal. Penggunaan unsur kecindan secara berlebihan sebenarnya tidak sesuai kerana pengucapan awam melibatkan majlis-majlis formal yang memerlukan penggunaan laras bahasa yang juga formal. Maka, pemilihan laras bahasa semasa berkomunikasi ini amatlah penting bagi mengekang isu bahasa dalam keterampilan berbahasa. Jika kita teliti, sebenarnya laras bahasa perlu diselaraskan mengikut keadaan dan juga situasi. Tidak boleh kita mencampur adukkan ataupun memukul rata mengikut keadaan dan kehendak diri sendiri. Jika kita sedang bercakap secara formal ataupun ingin menyampaikan maklumat dengan jelas kepada para pendengar, maka kita perlu menggunakan laras bahasa formal. Jika kita ingin menyertai pertandingan lawak secara spontan, maka laras bahasa jenaka boleh digunakan dan ia perlu mengikut situasi. Antara isu bahasa yang terdapat dalam kalangan masyarakat pada hari ini adalah mengenai penghinaan. Penghinaan ini boleh berlaku dalam pelbagai platform. Antara platform yang terkenal untuk individu menyampaikan penghinaan adalah komunikasi sehala. Isu yang berlaku dalam komunikasi sehala ini adalah individu yang menyampaikan idea dan fikiran mereka walaupun berunsur penghinaan dan juga negatif tanpa disekat oleh mana-mana pihak. Jika kita lihat, komunikasi sehala ini tidak mempunyai agenda soal jawab dan juga pertanyaan, maka mereka bebas untuk menyatakan pandangan dan juga pendapat tanpa disekat oleh individu yang mempunyai pandangan yang lebih neutral dan juga positif. Oleh itu, sesetengah pihak ataupun individu menggunakan ruang ini sebaik yang mungkin untuk menghina sesebuah organisasi atau agama yang mereka tidak sukai dengan penghinaan yang mereka ingin lakukan. Antaranya adalah pernyataan ataupun bahan sokongan yang saya sertakan mengenai isu dua ahli politik India yang menghina Nabi Muhammad SAW. Perkara ini secara tidak langsung telah melukakan hati umat Islam di seluruh dunia. Tetapi Alhamdulillah, negara kita antara negara bersama-sama dengan negara Islam yang lain telah menyeru untuk kedua-dua ahli politik tersebut memohon maaf terhadap umat Islam di seluruh dunia. Dan perkara ini sewajarnya dikekang seawal yang mungkin kerana penghinaan terhadap sesuatu agama, organisasi, individu
maupun mana-mana negara ataupun budaya perlu disekat secepatnya mungkin kerana ia akan merosakkan keharmonian sedia ada dan juga meleburkan perpaduan yang telah kita cipta selama ini. Maka sewajarnya penggunaan kata-kata penghinaan terhadap mana-mana pihak tidak dilakukan oleh individu yang melakukan komunikasi sehala. Seterusnya adalah mengenai penggunaan kata-kata kesat. Jika kita lihat kebiasaannya individu ataupun pihak yang menggunakan penggunaan kata-kata kesat ini adalah daripada mereka yang sedang beremosi atau tidak mampu untuk mengawal emosi ketika komunikasi dua hala sedang dijalankan. Hal ini kerana ketika seseorang beremosi, semua perkara di persekitaran mereka pasti tidak akan dapat mempengaruhi kehendak mereka untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, bahan sokongan yang telah saya nyatakan, terdapat 2 ahli Dewan Undangan Negeri dari negeri Melaka telah menggunakan perkataan-perkataan kesat untuk memburukkan pihak lawannya dan menyokong ataupun membantu untuk menguatkan hujah yang telah mereka utarakan. Penggunaan kata-kata kesat ini bukan suatu medium ataupun bahan sokongan yang mampu untuk menjadikan hujah dan juga segala bukti yang mereka nyatakan tersebut menjadi lebih kukuh. Malah, mereka akan menjadi lebih teruk dan juga dipandang rendah oleh masyarakat kerana tidak mampu untuk mengawal emosi dan juga mereka tidak menunjukkan contoh yang baik kepada ahli masyarakat. Kerana ahli Dewan Undangan Negeri merupakan wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Maka mereka adalah role model ataupun suri teladan kepada masyarakat. Dan sewajarnya, seorang ahli Dewan Undangan Negeri ataupun wakil rakyat perlu menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakatnya kerana mereka merupakan individu yang membawa pengaruh ataupun suara rakyat kepada dewan yang lebih tinggi sama ada parlimen ataupun di peringkat negeri. Oleh hal yang demikian, penggunaan kata-kata kesat sewajarnya dielakkan oleh individu tidak kira sama ada berpengaruh ataupun tidak kerana ia hanya akan memburukkan imej individu yang melakukan perkara tersebut. Baiklah, setelah melihat halangan yang berlaku dalam isu bahasa tersebut sehingga menjadikan keterampilan berbahasa tidak mampu diaplikasikan dalam kalangan masyarakat, maka terdapat beberapa penyelesaian yang boleh kita aplikasikan untuk kegunaan bersama bagi mengatasi masalah-masalah yang telah dinyatakan. Maka saya telah gariskan 3 cara yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, antaranya termasuklah menggunakan perkataan ataupun bahasa yang jelas dan juga padat. Apabila menyampaikan sesuatu fikiran ataupun idea yang tersendiri, kita perlu menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah. Pada pandangan saya, kita perlulah elakkan istilah yang terlalu teknikal, terutamanya jika orang yang mendengarnya tidak biasa dengan perkataan-perkataan yang kita gunakan. Jika kita berada dalam sesuatu kumpulan, kita ingin menyampaikan sesuatu perkara kepada ahli supaya mereka menjalankan tugas mengikut bidang kuasa yang telah diagihkan. Kita sebagai ketua kumpulan, maka komunikasi dua hala yang berkesan perlu diterapkan. Oleh hal yang demikian, bahasa yang digunakan tidak perlu berbunga-bunga dan juga lewah. Cukup ringkas, padat dan juga tepat mengikut kepada situasi dan juga keperluan yang ingin dilaksanakan. Jika penggunaan bahasa yang lewah dan juga terlalu berbunga ini pastinya akan menjadikan maklumat ataupun arahan yang diterima oleh pendengar tidak jelas dan akhirnya komunikasi dua hala yang berkesan tidak akan berlaku. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa yang tepat dan juga jelas sewajarnya diaplikasikan oleh seseorang untuk berkomunikasi. Selain itu, pilih masa dan tempat yang sesuai. Itu merupakan cara penyelesaian yang kedua. Hal ini kerana jika kita lihat perspektif yang berbeza, jika komunikasi itu adalah bertujuan untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh sesebuah pihak. Penyelesaian yang ketiga adalah pemilihan masa yang tepat dan juga keadaan yang sesuai. Pastikan
Anda berada dalam persekitaran yang sesuai untuk berkomunikasi secara berkesan. Elakkan gangguan dan wujudkan persekitaran di mana kedua-dua pihak boleh memberi tumpuan kepada perbualan. Misalnya, jika saya dan seseorang individu sedang bergaduh, maka saya tidak boleh meneruskan komunikasi dengannya sewaktu itu. Kita perlu bersabar dan juga mencari waktu yang sesuai untuk berkomunikasi semula dengannya, kerana komunikasi secara terus ketika sedang dalam keadaan beremosi hanya akan menambahkan minyak dalam api sehingga menjadikan api lebih marak. Oleh hal yang demikian, kita sewajarnya menenangkan diri terlebih dahulu, mencari ruang yang sesuai, waktu yang tepat, baru berkomunikasi semula dan mencari jalan penyelesaian yang lebih berkesan. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah dapatkan maklum balas. Jika kita lihat komunikasi sehala merupakan salah satu medium yang menjadi tempat penghinaan, kata-kata kesat daripada individu yang tidak bermoral, menggunakan ruang tersebut untuk menyebarkan dakwah-dakwah mereka terhadap sesuatu perkara yang mereka tidak sukai, maka kita perlulah galakkan maklum balas, buka sesi soal jawab dan juga segmen pertanyaan kepada audiens ataupun para pendengar untuk menanyakan soalan kepada diri ini yang sedang menyampaikan maklumat. Hal ini kerana mungkin maklumat yang kita sampaikan mempunyai masalah ataupun keciciran fakta dan juga data serta tidak tepat dengan situasi semasa. Maka kita perlu mendapatkan maklum balas ataupun pandangan daripada orang lain supaya ia akan menjadikan diri kita lebih matang ketika berbicara. Galakkan maklum balas terbuka daripada orang lain ataupun para pendengar. Tanya mereka bagaimana mereka melihat gaya komunikasi yang sedang kita lakukan, dan jika terdapat perkara-perkara yang boleh diperbaiki, maka perkara-perkara tersebut perlu diambil tindakan sewajarnya oleh kita. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi berkesan dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan yang berlaku sepanjang proses komunikasi tersebut. Penggunaan bahasa semasa bertutur haruslah dikawal dan ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Penggunaan bahasa yang kesat dan kotor perlu dielakkan daripada digunakan dalam komunikasi dua hala dengan orang lain. Penggunaan istilah-istilah yang baharu muncul hanya menjadi ikutan, tetapi masih membawa maksud yang sama walaupun kita menggunakan bahasa yang sopan. Oleh itu, isu-isu terkini mengenai keterampilan berbahasa juga haruslah diambil perhatian oleh semua orang agar tidak berleluasa dan dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat keputusan serta menyampaikan pengucapan awam. Sekian, terima kasih.